mengiring itu, Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Hassan bin Najib Ibrahim, Majlis Kerajaan Tertinggi UMNO Malaysia, merangkap Tuan Berbahagia MUA untuk menyampaikan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, saudara Misran, yang sama-sama kita kasihi Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional Presiden UMNO, beserta dengan seluruh rombongan yang saya dan kita semua hormati juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Tharman Selamat. Tahniah kita ucapkan berjaya menubuhkan kerajaan 2/3 lebih, kalau Datuk Zahid selalu sebut, terlajak laris. Dan kita di Johor pun berazam, bekerja keras untuk menyamai pencapaian di Melaka. Yang sama-sama kita kasihi, yang saya sangat hormati, Yang Bahagia Datuk Ismail Mat Shah, Pengurusi PDM Baik Komo, mantan Ketua UMNO bahagian kita Saudara Hamid Latif, Ketua Pemuda Datuk Mustafa, Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka, para petugas daripada MUA, MCA, MIC. Ini antara PDM yang dapat ataupun mempunyai latar belakang pengundi yang ada MIC dan MCA-nya. Dan di sini saya nampak antara yang hadir cukup ramai pengundi di belakang sana. Boleh dengar Apapun saya nak ucap syukur, Alhamdulillah, kita di MUA mengalami kedatangan Presiden UMNO Pengerusi Barisan Nasional Datuk Ahmad Zahid yang sempat berkunjung tadi di Sungai Balang. Kita pergi tengok di Pak Yusof, solat Zuhur di Pekanbaru. Kemudian kita pergi di Sarang Buaya Darat dan kini kita tiba di Pek Komo. Saya tuan-tuan tak nak cakap pasal pilihan raya. Kalau nak boleh tengok banyak YouTube ada kalau ucapan saya, ucapan pemimpin. Di sini saya nak cakap tuan-tuan, saya perjalanan politik saya di MUA, sedikit sebanyak kalau tak besar pun dia ada air tangan Tok Mat Ismail. Orang yang banyak memberi nasihat dan membimbing sehingga saya antara calon yang muda pada ketika itu. 33 tahun bertanding ahli Parlimen MUA, Bendahari UMNO bahagian, jasa pun tak ada, menang besar. Naik satu tapak ke satu tapak, Ketua Pemuda bahagian, Ketua Pemuda Negeri, menjadi Timbalan Menteri, bertanding lagi sekali. Ada jasa, kurang dah undi sikit. Buat kerja lagi, naik pangkat lagi kurang undi. Nah, betul tuan-tuan. Ini bukan soal kita hanya memberi khidmat, tapi soal kepada itu adalah pemahaman dan kepercayaan kepada perjuangan. Kerana lawan kita ini dia boleh janji macam-macam benda. Datuk Mat banyak mengajar saya waktu peralihan beliau ingin melepaskan jawatan Ketua UMNO bahagian. Selepas agaknya melihat saya sudah bersedia, dia minta saya satu perkara saja waktu itu. Li, aku nak jadi pengurusi PDM Pai Komo. Dia bukan minta hantaran ke, harta ke. Dia minta satu tanggungjawab yang dia nak pastikan kemenangan boleh terus dikecapi dengan memastikan PDM ini dapat memberikan sumbangan dalam pilihan raya seterusnya. Dan betul, PDM Pai Komo ini adalah PDM yang memberi kemenangan saya rasa ketika itu 150%, 800 majoriti. PDM yang terbaik prestasi pilihan raya umum ke-13. Tok Mat pengurusi 14 kita semua kalah, tak apa. Dan kali ini saya tengok semangat sudah kembali berbeza dengan kekalahan yang kita hadapi. Lebih kuat kerjanya,
Tiap-tiap malam program yang ditunjukkan itu, saya tidak ada ucapan daripada ucapan terima kasih kepada semua para petugas dan para pengundi di Pekomo. Dan saya nak beritahu, calon kita di N15 Maharani ini, Cik Aram Nur Farah Samsudin, Ketua Puteri bahagian kita, Ketua Penerangan Puteri Negeri Johor. Beliau juga merupakan setiausaha atau pegawai di pusat khidmat saya sebelum kita tewas dalam pilihan raya umum lepas. Saya mengalu-alukan juga kehadiran Datuk Rauf Yusof, Yang Berhormat Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka. Oh, baik Gomo ni selain daripada hebat bekerja undi majoriti besar, saya rasa aura Ketua PDM sini menyebabkan siapa lagi yang tak datang ni? Petugas Melaka yang besar sekali, UMNO-nya pun ada sini, Ketua Menterinya ada sini, Ketua Parti Pengurusi Barisan Nasional pun ada sini. Yang tak ada Perdana Menteri je. Sebab Perdana Menteri kat sekejap, kalau tidak komplit lah Baik Komo dapat semua pemimpin besar. Tuan-tuan tak ada alasan untuk tidak memberi sokongan yang paling baik, paling besar kepada calon kita Datuk Farah Samsudin. Jadi tuan-tuan, saya tak nak kempen yang lain. Saya datang sini sangat kerap. Tok Mat banyak mengajar saya, dan dalam keadaan yang kita semua tahu pun beliau masih kuat menyokong Barisan Nasional kita yang tegak-tegak, kita yang masih waras, boleh bergerak lebih laju jauh. Saya tak nampak kenapa tuan-tuan tak boleh sekurang-kurangnya memanjangkan semangat beliau ke seluruh kawasan, bukan saja di Pekomo, kalau boleh di seluruh kawasan Parlimen Maharani dan Parlimen Muar yang kita cintai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih banyak kerana sudi hadir pada hari ini. Jaga kesihatan tuan-tuan. Jaga diri, jaga kesihatan, mudahkan pengundi kita untuk keluar pada 12 hari bulan, dan insya-Allah kemenangan yang kita doa dan harapkan itu bakal menjadi kenyataan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada bahagia Datuk Seri Razlan Ibrahim atas siapa yang disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa untuk kepentingan amanah yang pasti akan diberikan, dipersilakan kepada Muhammad Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengurusi atau Presiden UMNO Malaysia, untuk menyampaikan ucapan silakan. Tuan-tuan dan puan, peluang diberikan juga kepada Yang Berhormat Datuk Rauf kita, Pengurusi UMNO Negeri Melaka, untuk menyampaikan ucapan silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis. Kita beri tepukan orang panggil Gomo ni. Dan ini sekali kedua saya sampai kat sini, beri tepukan kepada Yang Berhormat Presiden UMNO. Tapi saya nak minta tuan-tuan beri tepukan yang paling kuat kepada pejuang yang belum kenal erti penat lelah dalam perjuangan, Datuk Mat Bakar. Beri tepukan kepada dia. Oh, cukup dahsyat, cukup hebat, jiwa dia cukup kental. Kalau dalam bahasa pemuda dulu Tok Mat, orang kata biar patah sayap bertongkatkan paruh, bendera UMNO dan Barisan Nasional tetap kita tegakkan. Terima kasih Tok Mat. Hari itu masa saya lalu kat sini, pergi rumah Datuk Ghali depan ni, ni apa pasal ni kilang ni, kau main lagi kuat bendera UMNO ni dan bendera Barisan Nasional ni, apa hal ni? Saya kata dia. Baru saya tahu kilang ni dia punya. Lampu tepi jalan kalau tak ada dia, umpama kalau UMNO tak ada dalam negara ni, dunia umpama tak ada lampu, gelap gelita. Rupanya lampu yang menerangi sepanjang Johor ni dibekal oleh Tok Mat. Itulah umpama UMNO dengan dia. Beri tepukan dia. Beri tepukan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Datuk Sulaiman Ali, Ketua Menteri Melaka. Hari orang muda, budak kecil ni, saya lupa dia budak kecil. Datuk Seri Razlan Ibrahim, Ketua Pergerakan Pemuda ini, Ketua UMNO bahagian Muar.
Saya nak beritahu ni, ini kecil-kecil cili padi ni. Dulu satu ketika tahun 1997 ni, sebelum saya nak pergi cerita dia nak masuk pilihan raya ni, jangan pandang dia budak kecil. Walaupun dia nakal sikit, rambut orang semua pendek dia banyak, kerana dia berazam kalau Johor dia tak balik pada UMNO, dia takkan gunting rambut. Jadi tuan-tuan semua kena menangkan UMNO ni supaya besok kita nampak dia handsome balik. Ni kata boleh. Boleh tak ada. Dulu masa UMNO kita Anwar Ibrahim lari pada UMNO, kena buang, orang semua takut tak pakai baju UMNO. Tapi nak memulihkan semangat waktu ketika itu, inilah yang melahirkan slogan baru UMNO, UMNO dulu, kini dan selamanya. Inilah budak yang menulis slogan itu. Yang kita pakai semua sekali kita UMNO dulu, kini, selamanya. Inilah budaknya. Tuan-tuan, kali kedua saya dah datang ni. Tadi sejak Allahu Akbar, calon ada? Calon dulu saya. Tadi saya pergi Temenggong Rahmat Selatan, baru habis ni, saya nak keluar, dah tak boleh keluar sebab kereta banyak, dah terlambat sikit. Kau tak saya sampai on time tadi. Tuan-tuan, kita dah rasa pengalaman. Semua orang dah cuba eksperimen yang dibuat pada pilihan raya umum yang lepas. Semua kita diracun, kata UMNO itu, UMNO ini. Akhirnya UMNO kalah. Rasalah UMNO kalah. UMNO kalah, tak dapat bentuk kerajaan. Johor kalah, Melaka kalah, Selangor kalah, Negeri Sembilan kalah, Perak kalah, Kedah kalah. Yang menang polis dan Pahang. Dan waktu kita kalah, siapa nak jadi presiden ni? Parti kalah. Inilah manusia yang depan kita ni, nama dia Zahid Hamidi ni, menawarkan diri untuk nak pulihkan parti di balik. Bukan saja orang dalam UMNO lari pergi ke parti lain nak jahanamkan UMNO. Parti komponen yang berbelah-belah pun meninggalkan dia seorang-seorang. UMNO akhirnya tinggallah UMNO, MIC, MCA. Ya. Dia daripada yang setia pada MCA, yang setia pada perjuangan Barisan Nasional. Beri tepukan rakan-rakan kita ni. Saya nak bagi tahu bahawa tak kala kemelut yang melanda politik Malaysia, tak ada siapa yang datang nak berkawan dengan UMNO. Jangan. Tapi akhirnya apa jadi? Waktu beliau menjadi presiden UMNO, dalam keadaan UMNO ni orang kata dah terungkup, dia cakap kita akan jadi government in the waiting. Orang tahu kan dia? Ni dia kahwin orang Majid Tanah, saya boleh cakap dia begini. Tak ada siapa. Dia beritahu dalam ucapan pertama dia sebagai presiden UMNO, dia kata kita government in the waiting. Semua orang tak percaya. Tapi takdir Allah, tak ada siapa yang boleh menahan untuk UMNO berkali berkuasa. Cuba tengok apa jadi di pilihan raya Tanjung Piai. Semangat Tanjung Piai ni mesti ada di kalangan orang ni, Parit Rubah ni mesti ada. Semua PDM menang, tak ada satu pun kalah, menyebabkan parti peribumi ni bersatu ditakut, bergoyang, bergegar. Siapa punya angkara? Angkara gegaran kembali semula kekuatan Barisan Nasional ni, Datuk Zaman Najib ini memutamatkan sepakat mufakat nasional antara PAS dengan UMNO. Buat kerja, kita menang. Bergoyang dia di Tanjung Piai. Akhirnya apa? Bergoyang Mahdi, terlungkup. Lepas itu bila terlungkup, abah engkau ambil alih kerajaan Malaysia ni. Abah engkau Romo. Main cantik lagi muka dia, terpampang sana, terpampang sini. Abah prihatin bangsa Johor. Masa bila kau prihatin ni? Apa kita dah takut? Apa kita dah takut? Kerja dia nak menjahanamkan UMNO. Kerja kita nak menjahanamkan dia. Kita mesti jahanamkan dia. Masa bila pula dia datang duduk satu nak bentukkan UMNO? Tak ada. Dia mencelah untuk memisahkan antara UMNO dan PAS. PAS pun terkedik-kedik, pergilah lagi kat dia. Apa jadi kat Melaka kau terkedik-kedik dengan bersatu ni? Kita kerjakan dia, satu kursi pun dia tak menang, faham? Jadi apa yang saya nak mengatakan bahawa kekuatan UMNO dan Barisan Nasional disokong oleh MIC, MCA ini
akan bangkit semula di bumi Johor ini untuk kita kembali berkuasa di bawah kerajuan presiden kita. Tomah lari macam-macam, buatlah apa macam-macam, tetapi kebenaran itu tetap akan datang kepada UMNO dengan rakyat memberikan kita undi pada pilihan raya yang telah terbukti di negeri Melaka. Melaka hari itu semua orang kata, Datuk Zahid pun dia berikan taklimat paling tinggi UMNO boleh menang 9. Tak apa, saya kata 19. Tapi akhirnya apabila kita sedar daripada akibat kekalahan tidak dapat menguruskan kerajaan, orang Melaka bangkit memberikan mandat 28 kursi kita bertanding, 21 kita menang. Baru di sidang Dewan Undangan Negeri baru minggu lepas habis, dapat Muhammad Datuk Ketua Menteri ada kat sini. Kita kerjakan dia orang tak menyawa dalam Dewan tu, sebab kita ada 21. Dia ada 5 daripada DAP, 2 pada 4 DAP, 2 daripada Bersatu, seorang daripada Amanah bekas Ketua Menteri dulu. Kita memerlukan kuasa yang sebegini untuk membuat dasar kepada rakyat. Begitu juga di Johor, kita mesti melepasi 38 kerusi untuk menjadikan Johor bangkit semula memenangi kerusi pilihan raya negeri kali ini. Di mana letaknya kuasa ini? Di tangan tuan-tuan. Inilah tangan-tangan yang akan memberikan undi pada 12 hari bulan. Cerminan kuasa yang diberi melalui tangan tuan-tuan akan menunjukkan semula bangkit semula UMNO dan Barisan Nasional untuk terus menerjui bukan saja Johor, insya-Allah pilihan raya umum kita kembali berkuasa di Putrajaya. Tadi waktu saya buat kereta daripada mana tadi? Daripada Pagoh nak datang pergi ke tak, yang pergi buat tu saya tadi. Sarang Buaya Darat. Saya pergi ke Sarang Buaya Darat. Sarang Buaya Darat ni? Sarang Buaya Darat. Sarang. Banyak Buaya Darat. Baru saya tahu. Datuk Zahid kata dengan saya apa? Saya masuk kat hati saya. Dia kata apa, Rauf? Masa kita tak ada gula semua sebulan ni. Kau tengok kita ada gula. Berlari-lari semua datang. Saya kata Datuk Zahid, kita pilih benda semua api yang nak beri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akibat kekalahan ini menjedarkan kita untuk bangkit semula. Begitu juga di PDM baik Kumur ni. Hari itu Maharani ni 1 PDM yang menang. 1 PDM menang. Bayang tadi, apa rupa ketua bahagian 1 PDM menang? Kampung Kopo kalah. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan. Jangan. Kali ini saya yakin Don Maharani ini calon dia. Bagus Don Maharani. Dia kata dengan saya dia masih bujang. Kalau tadi dia sebut, orang sebut bujang, dia sebut bujang 3 kali tu. Dia kata kalau Maharani menang, Ara akan jadi Maharaja. Dia kata Ara, hari ini kau bertanding, kau menang kau bertanding. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita raikan kemenangan dia nanti. Kemenangan ini terletak di tangan tuan-tuan dekat depan ini. Beri komitmen kepada Presiden Parti. Boleh menang tak boleh menang? Boleh menang? Boleh menang? Jadi kita banyak. Saya dah bagi Presiden pula ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bersama kepada calon kita Muhammad Samsudin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mohon maaf dari hati kepada Presiden kerana terlewat sedikit tiba di lokasi. Selamat datang kepada Presiden UMNO, Ketua Menteri Melaka yang bahagia Datuk Seri Azhari Ibrahim, Ketua UMNO Bahagian Muar, Tok Rauf dan Tok Mat, Pengerusi PDM Parit Kroma, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Muar Helmi, dan semua pengundi-pengundi di PDM Parit Kroma, dan saya ada nampak beberapa pengurusi PDM yang turut hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali saya memperkenalkan diri saya Nur Farah binti Syamsuddin. Bukan sedap. Bukan tidak betul.
atau lebih dikenali dengan nama ARA, calon Barisan Nasional bernombor 2 N15 Tun Maharani. Saya berumur 36 tahun. Ini saya kena mention, Tora O suruh mention, saya bujang lagi. Di sini saya ingin merayu, memohon sokongan dan undian daripada semua untuk memberikan saya peluang dan ruang untuk berkhidmat di Dun Maharani. Seperti mana yang kita tahu, Maharani dah 3 penggal kita di bawah pemangkang, dan saya harap kali ini kita dapat rampas semula Maharani dengan bantuan-bantuan daripada sahabat-sahabat Barisan Nasional semua. Lupa pula hari ini sebenarnya sebab Presiden ada di sini. Sebelum saya mengakhiri ini, sekali lagi saya mengingatkan, tolonglah undi calon Barisan Nasional. Saya Nur Farah Binti Syamsuddin, calon nombor 2 bagi N15 Dun Maharani. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon kita. Tepukan paling kemudian untuk calon kita yang masih bujang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, terus saja kita amanat pada petang ini dengan majlis dengan penuh hormat dan tazimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, untuk menyampaikan ucapan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajam, hao, sesian. Yang lain paham kan? Saudara Misran, Kang Misran, pengatur majlis, Kang Sapu dan Tupu Gadir. Yang amat berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali, Tutu belakang. Yang berhormat Datuk Seri Rauf Yusof, Datuk Seri Razali Ibrahim, Datuk Helmi Latif, Ketua Pemuda MUA, sahabat lama saya Datuk Haji Ismail atau Umat, rakan-rakan jenta daripada Melaka yang turut hadir, dan jenta tempatan, kita berikan tepukan paling bergemuruh untuk ARA dan rakan-rakan daripada MC, rakan-rakan daripada media yang ramai pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nasib baik kerana saya dapat bertemu sahabat lama saya. Kita beri tepukan sekali lagi. Bekas ketua bahagiannya, walaupun dalam keadaan berkursi roda, beliau tetap bersemangat untuk jadi pengurusi PDM di sini, mengisi tempatnya ni, more light ni, untuk jadi tempat kita berkumpul. Inilah semangat sejati pemimpin dan ahli UMNO MUA. Kita menghormati azan walaupun melalui telefon. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Razali dah cakap, Datuk Rauf dah cakap, mesejnya sama, risalahnya, apa yang beliau sampaikan itu semua sama. Mauduknya apa, tajuk dia apa, 12 hari bulan nanti, oleh kerana di Maharani ini telah 3 penggal berwakil rakyatkan bukan UMNO, kali ini wajib kita beri dukungan pada ARA sebagai calon Barisan Nasional.
apa abang komen? Alhamdulillah tersambung. Oleh kerana di Maharani ini telah berwakil rakyatkan adun, bukan UMNO, bukan BN selama 3 penggal, maka kewajipan orang Maharani bagi memberikan peluang pada anak muda ini untuk menjadi adun Maharani pada kali ini. Kita tahu komposisi dari segi demografi Muar, Republik Muar, terutama di Maharani ini, seseorang yang mahu menjadi wakil rakyat di sini mesti diterima bukan saja oleh pengundi-pengundi Melayu, tetapi diterima baik oleh pengundi-pengundi daripada keturunan Cina dan juga India. Dan kita lihat di Maharani ini, ianya merupakan satu kawasan yang telah dikategorikan sebagai kawasan bandar. Ianya tidak memerlukan lagi jalan-jalan kampung kecuali kampung-kampung yang terpencil. Tidak memerlukan lagi pembangunan infrastruktur sebagaimana kawasan di tempat lain. Dan dari segi pattern pengundi-pengundi di Johor keseluruhannya, bahawa hanya 30% saja pengundi-pengundi berada di kawasan kampung-kampung Melayu tradisional. Artinya, walaupun di kawasan Don yang the Malay Belt atau di kawasan Melayu ramai pengundi-pengundi Melayu, tetapi kebanyakan pengundi ini duduk di pinggir bandar atau di dalam bandar, namun mendaftar sebagai pengundi di kawasan luar bandar. Dari segi pemikiran, terutama pemikiran pengundi-pengundi dan penduduk-penduduk di Johor ini, khususnya di Maharani, kebanyakan berpikiran bandar, berpemikiran bandar, sikap-sikap bandar, sistem maklumat diperolehi sebagaimana orang bandar besar dapat. Oleh yang demikian, apa yang
sedang di dalam proses yang sedang berlaku di negeri Johor ini. Mahu tidak mahu, kita mesti menterjemahkan bahawa PRN yang kita hadapi pada 12 bulan ini mesti berpattern atau mempunyai satu mercu tanda bahawa Johor adalah merupakan sebuah negeri yang menjadi pintu gerbang selatan untuk negara kita Malaysia. Maka di dalam keadaan itu, jaminan amat diperlukan oleh semua kaum di negeri ini, terutamanya para peniaga. Jaminan ini adalah jaminan kesaksamaan dari segi peluang perniagaan, kesaksamaan peluang keusahawanan, kesaksamaan peluang berpendidikan. Kerana di dalam social mobility atau di dalam pergerakan sosial keseluruhannya, horizontal mobility dan vertical mobility. Horizontal ini adalah perpindahan atau pergerakan dari satu tempat ke satu tempat secara mendatar. Tetapi vertical mobility, untuk kita berada dalam satu status sosial yang tinggi, ia tidak boleh lagi dalam bidang pendidikan. Apa yang diperlukan oleh masyarakat Cina, pengundi-pengundi Cina umpamanya, mereka mahu soal pendidikan diberikan keutamaan. Soal peluang perniagaan harus juga diberikan keutamaan. Soal keselamatan, 3 perkara ini: pendidikan, perniagaan, keselamatan. Maka di dalam manifesto kita, apa yang disebut sebagai ikhtiar menggariskan 3 perkara ini, bukan saja untuk masyarakat Cina, tetapi untuk masyarakat di Johor keseluruhan. Dalam keadaan itulah kesaksamaan ini jelas di dalam aku janji, ikhtiar ataupun manifesto. Saya merasakan Johor ni amat istimewa kerana bermenteri besarkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hasni Mohamad, orang yang memahami hasrat dan cita rasa semua kaum, orang Melayu, orang Cina, orang India, dan beliau boleh menjadi pemimpin di negeri Johor yang menjadi faktor perpaduan bagi mewujudkan kemajuan semula untuk negeri Johor. Oleh itu, bagi menjadikan beliau sebagai pemimpin utama negeri Johor, wakil-wakil rakyat ini wajib menang. Kerana wakil rakyat inilah yang akan memberikan kecukupan kepada jumlah kursi yang akan dimenangi di negeri Johor. Saya amat yakin bukan hanya berdasarkan kepada kajian, tetapi tinjauan secara teliti, insya-Allah Barisan Nasional akan dapat membentuk kerajaan. Untuk membentuk kerajaan kita perlukan 29 kursi. Tetapi untuk dapat majoriti 2/3, kita mesti ada nombor sampai 38. Nombor 38, saya tidak pernah beli nombor 4 ekor, tapi itu magic number 38, sampai hidup kaya. Saya punya IC number C, sampai. IC nombor biru-biru, IC Barisan Nasional. Itu sebabnya saya mahu dan saya berhasrat, saya bercita-cita dan kita berdoa dengan berusaha, kita mesti dapat 38 pada 12 hari bulan. Ini tidak mustahil untuk dicapai. Kita bertanding di 56 kursi. MCA bertanding 15, MRC bertanding 4, UMNO bertanding 37. Barisan Nasional merupakan parti gabungan 3 parti teras, Parti Orang Melayu,
Parti orang Cina, parti orang India. Di dalam PRU ke-15 yang ke-14 yang lalu, kita bagi MCA 15. Dan MCA tidak menang satu pun ketika itu. MRC bagi 4, menang 2. UMNO bertanding 35, kita menang 14, 3 jadi kata. Gerakan bagi 2, puji. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sentimen PRU ke-14. Sekarang PRN Johor yang ke-15. Rasa penyesalan orang-orang Cina dulu. Rasa penyesalan pengundi-pengundi Melayu dulu. Rasa penyesalan pengundi-pengundi India dulu telah berubah. Ianya bukan sekadar tiupan angin sepoi-sepoi bahasa, tetapi ini angin perubahan yang cukup kuat. InsyaAllah rakyat Johor, bangsa Johor mahu Barisan Nasional memerintah semula dengan jumlah yang dominan. Sebab apa? Dia mahu komposisi kaum yang berbeza ini diwakili di Dewan Undangan Negeri, supaya bukan hanya suara orang Melayu didengar, suara orang Cina juga turut didengar, suara orang India turut didengar. Jangan lupa orang-orang asli juga mempunyai satu jumlah pengundi yang besar di Johor. Bukan sekadar itu, oleh kerana pembangunan industri di selatan Johor, rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak juga merupakan pengundi-pengundi yang penting di selatan Johor. Johor sebagai pintu gerbang selatan untuk masuk ke Semenanjung adalah gambaran sebenar. Jika PRN ke-15 di Johor ini memberi kejayaan yang besar, inilah cerminan yang akan tergambar dalam PRU ke-15 nanti. Bila pun PRU itu diadakan, kita yakin tren yang ada di Johor ini akan memberikan tren yang besar di dalam PRU ke-15. Maka tanggungjawab yang besar bukan saja Dato' Razali yang duduk di pusat operasi zon utara. Kita ada Dato' Rauf, kita ada Dato' Sri Wan Rusdi, kita ada Dato' Sri Syarani. Ini 3 negeri yang merupakan negeri angkat untuk kawasan zon utara. Ada 16 kursi Dewan Undangan Negeri yang kita akan bertanding. Dulu di dalam pilihan raya umum ke-14, daripada 16 kursi kita menang 2 saja. Menang 2. Saya telah minta mereka, jangan bagi saya malu menang 2 kursi. Matlamat kita insya-Allah daripada 16 kita akan rampas 12 kursi di zon utara ini untuk dimenangi oleh calon-calon. Calon-calon kita, tuan-tuan dan puan-puan tahu, muka baru sebagai game changer, sebagai satu perubahan. Lebih daripada 71.8% muka baru. Antara muka baru yang belum sempat kahwin, dan saya tak pasti belum sempat nikah. Kahwin saya tak tahu. Jadi dalam keadaan itu, ARA adalah tokoh utama dari Puteri UMNO yang diletakkan untuk bertanding di zon Maharani. Dua Sungai Balang, selamat. Kalau nak selamat, undi selamat. Kalau nak undi BN, macam mana? Nak selamat undi BN. Nak selamat undi BN. Nakkan BN undi selamat. Nakkan BN undi selamat. Jadi selamat. Sungai Balang. Tuan-tuan dan perempuan, yang penting yang saya ingin sebutkan ialah dari segi kesaksamaan semua kaum. Bukan kesamarataan, kesaksamaan. Sebab ada yang menggunakan isu bahawa kononnya jika BN memerintah, jika BN dominan, kononnya orang-orang Cina akan diketepikan, orang-orang India akan diketepikan.
saya berjanji bagi pihak Menteri Besar bahawa Kerajaan Negeri Johor di bawah kepimpinan yang baru, yang kesinambungannya ialah Datuk Seri Hasni, insya-Allah akan memberi kesaksamaan kepada semua kaum. Itu sebab saya orang Perak tak pernah sebut bangsa Perak. Hanya Johor, ada bangsa Johor. Artinya tuanku sendiri minta ada dan wujud perpaduan di kalangan semua rakyat Johor sebagai sebuah negeri yang mewujudkan rasa kecintaan di antara satu sama lain. Betul? Jangan Datuk Zali soal cakap betul, orang lain dia pasal apa? Pada hakikatnya ialah bahawa berlaku soal urbanisasi, soal pembandaran, berlaku social assimilation atau asimilasi sosial, di mana hakikatnya kita pelbagai bangsa memerlukan antara satu sama lain. Orang-orang Cina yang berniaga memerlukan pembeli-pembeli di kalangan orang Melayu dan orang India. Tetapi orang Melayu dan orang India mesti ada kuasa beli, mesti ada duit untuk membeli. Kalau tidak, you ada kedai tapi tak ada orang beli. Kalau orang Melayu jadi kontraktor, building material beli dari siapa? Beli daripada orang Cina. Dulu zaman British ada compartmentalization. Orang Melayu kampung, orang India estate, orang Cina sama ada di bandar ataupun di Lombok. Dulu masyarakat Malaysia tidak ada begitu. Orang Melayu ada di bandar, orang Cina ada di bandar, orang Cina ada di bandar. Artinya ini adalah satu pattern atau satu arah bahawa masyarakat Malaysia adalah merupakan masyarakat majmuk, masyarakat apa yang dipanggil plural society. Kita sebagai orang Islam kena ingat bahawa disebutkan lakum dinukum waliyadin. You are with your religion, I am with my religion. But in order for your religion to be respected, you must learn to respect our religion too. Kita berbagai kaum, berbagai agama. Dalam Asbabun Nuzul ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama. Itu terjemahan, tetapi tafsirannya adalah untuk agama kita dihormati, kita mesti belajar untuk menghormati agama lain. Itulah yang sedang dipraktikkan di negeri Johor, itulah yang sedang dipraktikkan Malaysia. Kita tidak boleh lari daripada penyatuan, perpaduan di kalangan pelbagai kaum di Johor, pelbagai kaum di Malaysia. Begitu juga di Maharani. Wakilnya ialah Cik Ara yang akan menjadi Maharani. Sebelum jadi Maharani, kena cari Maharaja. Saya tak fikir Dato' Rauf layak jadi Maharaja. Bagaimana dia berkempen dalam pilihan raya di Melaka? Saya beranggapan tentulah dengan kerja keras, maka bentuk muka bumi akan berubah, kontur badannya akan berubah. Tetapi tidak begitu. Artinya kemakmuran kepada beliau. Tapi jangan lupa Dato' Rauf, kemakmuran itu bukan untuk diri sendiri saja. Mesti ada kongsi bersama. Tidak tersebut kesaksamaan. Kongsi ada perkara yang kita boleh kongsi dengan orang ramai, tapi ada yang boleh kongsi dengan 2 atau 3 orang. Tapi untuk kesaksamaan, Dato' Rauf ada jawapannya. Siapa-siapa yang dah ada itu teruskan, yang ada jangan gatal-gatal untuk mencari kesamaan yang berbeza. Yang faham-faham, tak faham pun tak tahu. Dalam situasi itulah saya mengharapkan Ketua Menteri Melaka yang baik hati ini, kemana pun pakai baju ini. Inilah identiti beliau. Walaupun nampak macam hati yang betul, tapi jiwa beliau tetap jiwa merah, jiwa UMNO.
dan jiwa Barisan Nasional. Pagi tadi dia di Sabah, bila tahu Presiden ada di sini, dia terus daripada airport datang sini. Tak apa datang lambat, asal datang. Takut tak datang langsung, maka rezeki dalam pilihan raya akan datang, tidak akan datang. Agaknya lah. Ara tak apa, Ara. Lambat sikit tak apa, asal datang. Lambat tak apa, Ara. Itu sebab nasib Ara ni lambat sikit. Tanya Datuk tadi. Nasib-nasib nak pergi. Tapi Ara saya beritahu di tempat lain, rezeki tidak pernah salah alamat. Ini rezeki Ara. Pastikan rezeki itu jangan bagi pada orang lain. Pastikan rezeki ini pada Ara, kerana Ara mewakili Barisan Nasional, mewakili UMNO. Di dalam situasi itulah saya merasakan bahawa compartmentalization, pemetakan bangsa ini jangan lagi berlaku di Malaysia. Kerana bangsa Malaysia memerlukan antara satu sama lain. Maharani di mana bandar kerajaan Muar itu berada di dalam. Itu juga penting. Siapakah the supporters atau penyokong kepada perniagaan Muar? Saya nak tanya. Walaupun MCA ada di sini, walaupun orang Cina adalah bukan peniaga-peniaga dan toko-toko korporat, mereka masih memerlukan ini orang lain antara itu. Sebab kuasa beli, the purchasing power mesti ada untuk kita survive dalam perniagaan. Oleh sebab itu Barisan Nasional menjanjikan di dalam manifestonya bahawa bukan saja peluang perniagaan akan diberikan kesaksamaannya, tetapi pembangunan keusahawanan juga akan diberikan. Ini satu rancangan khas untuk Kerajaan Negeri Johor. Mana ada negeri lain ada OMJ, orang Melayu Johor, hanya Johor saja ada orang muda Johor. OMJ, orang muda Johor. Perak tak ada orang muda Perak. Tak ada. Tuan-tuan dan puan, gunakan peluang ini bahawa orang-orang muda yang menjadi pengundi-pengundi di Johor ini, pengundi first time voter, pengundi pertama kali, sokong Barisan Nasional. Jangan jadi macam PRU ke-14 menyesal. Ini bukan soal tukar baju, ini bukan soal bertukar pakaian atau jaket yang tidak boleh dicantumkan di butang depan. Saya tidak menyentuh sesiapa yang ada orang itu masih hidup atau masih mati. Kita kena pakai baju mengikut ukuran badan, betul? Baju yang paling sedap ialah baju yang kita pernah pakai, betul? Baju yang baru pun sedap pakai, tetapi kalau tak basuh dulu, dia macam mana pun keras. Tambah kalau pakai kasut lama, sedap pakai tau. Pakai kasut baru ketat. Itu sebab ikut cara orang Melayu, nak pakai kasut kena gigit dulu. Itu orang Melayu dulu. Dato' Rauf tak payah gigit, tak payah. Kasut baru tu sedap rupanya. Tambah kalau tukar-tukar kasut. Tak ada masuk lain. Tak, ini masuk politik. Politik. Jangan tukar-tukar cita rasa. Di Johor, orang Johor dalam PRU ke-14 itu mahu tukar selera, mahu tukar cita rasa. Apa jadi? Di Melaka tukar cita rasa, di Perak tukar cita rasa, di Kedah tukar cita rasa, di Terengganu tukar cita rasa. Apa jadi? Nak rasa. Kadang-kadang nak jadi calon pun, aku seorang yang layak jadi calon, orang lain layak. Kalau aku boleh menang, bila kalah, padan muka kau, padan muka aku. Bila satu jari menuding ke arah orang, 4 jari menuding arah kita tau. Itulah yang Pak Lebay itu tak tahu. Itik patah kaki lah, dia tak sentuh mana-mana lah. Tapi yang kata kita begitu,
sama ada itik patah kaki atau inilah penghujung dan akhir hayat hati kita. Kita buktikan 12 hari bulan nanti, siapa itik patah kaki, siapa penghujung hayat. Nak sindir-sindir. Kalau saya jadi guru agama, saya bercakap sebagai guru agama walaupun saya politik lah, gunakan bahasa tu cara akhlak, cara tasawuf. Berbeza pendapat boleh, tapi ada adab. Yang dibagi dalam tasawuf ada al-ihtilaf, ada adab untuk menangani perbezaan pendapat. Ini tentang saja. Bila kita jawab, dia kata kita korang hajar. Dia korang hajar lebih daripada itu. UMNO dan BN bukan korang hajar. Kita hormat orang lain, kita beza pendapat, tetapi kita ada batas-batas untuk menghormati perbezaan pendapat. Rakyat Johor lebih penting dan mengetahui, kerana di Johor ini UMNO dilahirkan. UMNO dan BN pernah menjadi fixed deposit di sini atau sebadan tetap politik di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada tokoh kita ni dalam kepayahan, semangat beliau tetap membara, tetap kental, tetap ketat untuk menjaga calon kita memenangi pilihan raya negeri ini. Oleh yang demikian, isu-isu yang timbul di luar, sama ada oleh parti-parti yang bertanding berapa penjuru sekalipun, itu biasa. Isu lepas isu yang pelbagai, tak apa. Tetapi UMNO tidak akan pernah memburukkan lain. Kita cerita yang baik tentang diri kita, tak perlu kita cerita buruk tentang orang lain. Tapi jangan sentuh kita. Kita wajib jawab, ini kerana maruah UMNO, maruah barisan nasional. Jangan ingat, bila dia bercakap, kita jadi budak bodoh untuk tidak jawab apa-apa. Kita pasti jawab. Tapi kita jawab dengan akhlak, dengan adab dan ihtilaf yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mau tanya dengan pengundi-pengundi di sini. 12 hari bulan nanti, kita ada seorang calon yang baik. Saya mahu berikan sokongan dan dukungan pada ARA sebagai calon kita. Di PDM Sarang Buaya Darat tadi, yang saya tak nampak seekor pun ada di sana. Saudara Helmi Ketua Pemuda, beliau telah diberikan tugas selama lebih 2 tahun ni untuk menjadi penyelaras di Maharani. Beliau telah menjalankan tugas, menjalankan kerja. Tetapi apabila parti membuat keputusan untuk mencalonkan ARA, beliau datang. Beliau memberitahu saya melalui Dato' Razali, beliau menarik diri untuk dicalonkan di Sungai Balang. Inilah semangat pemuda yang luar biasa. Begitu juga Dato' Razali, dia pun memberitahu saya tidak mahu dicalonkan. Kalau ditakdirkan ada masalah calon ARA, nak beritahu ya, beliau memohon pada saya akan membawa keputusan selepas pukul 3 pagi. Saya tanya, nak telefon siapa? Saya tahu lah. Dia nak telefon siapa? Dia bukan takut isteri tak takut beliau. Pukul 3, kenapa? Selepas solat tahajud. Sebab beliau berjanji dengan isteri beliau, beliau tidak akan menawarkan diri untuk pilihan raya religion. Ini semangat ketua bahagian MOM. Dua tokoh ni, Dato' Zali dengan Helmi ni, adalah contoh yang terbaik. Seorang dah merasa, seorang lagi belum merasa. Tetapi dua-dua berjiwa besar dan berlapang dada mahu memberikan peluang kepada ARA dan Selamat untuk bertanding. Inilah dua pemimpin yang harus dicontohi oleh pengundi-pengundi Maharani dan Sungai Balang, terutama pengundi Maharani. Saya sebutkan tadi, Dato' Zali sebut umat kita, yang penting bottom line adalah ramai orang yang layak jadi calon.
tempat sikit, tempat sedikit. Itu hakikatnya. Tetapi apabila tempat yang sedikit itu, tentu kita pilih yang terbaik daripada yang baik-baik. Itu sebab saya kata rezeki tidak salah alamat. Arah kalau tidak bernasib baik memang salah alamat arah. Saya mahu kawan-kawan arah puteri seluruh negara daripada negeri lain, tolong bantu arah. Peluang hanya datang sekali seumur hidup. Bantulah tentera yang ada di lokaliti dan PDM tempatan. Saya yakin di dalam banyak pilihan raya negeri, di dalam banyak pilihan raya kecil, tentera yang lengkap selain daripada Melaka ialah tentera pilihan raya negeri Johor. Tetapi sekadar lengkap dan berstruktur saja tidak memadai. Buktikan pada saya dalam PRN Johor ini pada 12 hari bulan, jentera yang cekap, jentera yang lengkap, jentera yang berstruktur mesti memberikan keberhasilan yang terbaik di dalam pilihan raya negeri Johor 12 Mac. Akhirnya saya mengharapkan rakan-rakan media kita dari berbagai media, media elektronik, media cetak, media sosial berbayar, media sosial tak bayar. Saya ingat perbezaan cukup ketara di Johor ini. Saya menghargai peranan media yang memberikan liputan yang adil kepada calon-calon Barisan Nasional. Mudah-mudahan liputan yang adil ini akan memberikan keberhasilan yang cukup baik itu. Dan saya harap rakyat khususnya pemudi-pemudi Johor ini akan membuat penilaian yang terbaik. Sebab tidak mungkin ada PRN Johor sekali lagi selepas ini. Biarlah PRU ke-15 yang kita akan hadapi. Saya ingatkan jentera Johor, dalam PRN ini jentera negeri lain tolong, Datuk Rauf tolong, Datuk Leman tolong, daripada Melaka, daripada negeri-negeri lain tolong. PRU ke-15 tak ada siapa dan tolong. Tolong diri sendiri. Dan pastikan pengalaman dalam PRN ke-15 Johor ini akan digunakan sebagai satu test case yang terbaik untuk jentera negeri Johor. Dan saya berkeyakinan penuh bahawa jentera PRN Johor dari UMNO dan Barisan Nasional akan melakukan yang terbaik bagi menggamit semula sokongan pengundi-pengundi Johor untuk memberikan sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional. Boleh? 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 Yang kuat Datuk Rauf. Tapi saya yakin jentera MUA, jentera Melaka keseluruhannya, jentera di Maharani, jentera di Singapura dan jentera Johor mempunyai semangat yang sama kuat dengan jentera yang didatangkan daripada negeri lain untuk membantu calon-calon Barisan Nasional di Johor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan lama saya dalam pemuda dulu, rakan-rakan lama dalam BN dulu, termasuk daripada IPF. Walaupun tidak bertanding, mereka tetap bersama-sama mendukung calon Barisan Nasional. Kepada MCA yang terus mendukung Barisan Nasional dan taat pada Barisan Nasional, tepukan kepada MCA. Kepada MRC, tadi ada sekarang tak ada. MRC itu bukan MRC, itu namanya Osman, tapi dia wakil. Saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada tuan rumah Datuk Haji Ismail Shah, umat kita. Terima kasih kepada jentera daripada Maharani dan MUA seluruhannya, terutamanya komitmen daripada Ketua Bahagian dan Ketua Pemuda Bahagian, apatah lagi oleh Ketua Pemuda. Kita berikan tepukan bergemuruh untuk mereka. Kita akhiri dengan laungan Hidup BN 3 kali. Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN!
Hidup PN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Seri Presiden UMNO Malaysia atas ucapan yang kami sampaikan. Terima kasih juga kepada ahli yang berhormat Datuk-Datuk, khusus juga kepada tuan kita. Terima kasih kepada tuan dan puan yang dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah di kesempatan yang masa sehingga dapat dibulan akan kita pergunakan sebaik yang mungkin untuk terus kita membawa erti kejayaan kepada kita semua. Biarkanlah mereka mengganti kita di belakang kerana mereka akan sentiasa di belakang, tetapi kitalah yang akan tetap berada di hadapan. Sehingga kita berjumpa lagi. Tepukan kepada untuk Barisan Nasional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Datuk Seri. Sila lontarkan soalan. Okey, belakang siap-siap ada PC. Belakang siap. Tadi Datuk Seri dah ucapkan kata PM boleh menang 34 putih. Boleh minta komen lagi? 34 ke ni sampai? 34 Tak. 34 Tak. Saya ingin jelaskan ya. Jangan salah kod ya. Kita yakin kita boleh menang dengan jumlah yang mencukupi untuk kita membentuk kerajaan. InsyaAllah kita yakin itu. Tetapi kita mengharapkan untuk memperolehi majoriti 2/3. Bagi memperolehi 2/3, kita memerlukan 38 kursi. Dan usaha itu sedang dijalankan. Namun kita tahu serangan yang bertubi-tubi sedang menghala bukan saja kepada produk-produk kita, iaitu calon-calon Barisan Nasional, tetapi isu-isu nasional dibawa untuk diskredit kita. Dan kita menjangkakan itu semua. Namun, kita yakin kebijaksanaan pengundi-pengundi di Johor yang merasakan bahawa mereka telah terpengaruh dengan tipu daya, janji-janji manifesto dan juga fitnah
yang telah dilontarkan kepada kepimpinan Barisan Nasional ketika itu. Namun suasana di Johor ini berbeza. Dan kita lihat bahawa biarpun Datuk Seri Hasni adalah merupakan calon Menteri Besar kita, tentunya beliau adalah merupakan pilihan yang tepat dan tidak ada isu-isu yang melibatkan soal credibility, jauh sekali melibatkan soal prestasi beliau selama dalam tempoh yang singkat ini menjadi Menteri Besar Johor. Dan pada hemat saya, faktor-faktor itu adalah merupakan faktor positif. Dengan tidak overconfident, tetapi dengan penuh keyakinan, kita merasakan bahawa kita bukan hanya dapat membentuk kerajaan, tetapi kita yakin jika dukungan yang berkekalan dan berterusan daripada pengundi-pengundi, maka azam kita untuk mendapat 2 parti ke majoriti akan tercapai. Okey, terima kasih. 3 hari lepas, Datuk Seri Tajuddin ada kata bahawa Timbalan Presiden ada desak Perdana Menteri untuk ubah Parlimen dalam masa dekat ini. Boleh komen sikit sebagai Presiden? Itu merupakan isu yang berlainan. Biarpun seseorang ahli parlimen itu mempunyai immunity atau kekebalan untuk bercakap pelbagai isu di Dewan Rakyat, tapi pada pandangan saya, isu-isu dalaman parti tidak patut dijadikan sebagai bahan perbahasan ketika memperbahaskan titah diraja. Pentas yang paling sesuai ialah Majlis Tertinggi, kerana beliau juga adalah seorang ahli Majlis Tertinggi. Kita boleh berbeza pendapat, tetapi di dalam mesyuarat. Dan biarpun saya menghormati pandangan peribadi, tetapi pendirian parti harus dihormati. Parti belum membuat pendirian. Dan tentunya pendirian ini akan diperbincangkan apabila ada waktu yang sesuai untuk perbahasan itu dikemukakan, terutamanya mungkin ketika jurucakap daripada negeri-negeri yang akan mewakili perhubungan negeri masing-masing ketika diadakan Perhimpunan Agung UMNO. Ya. Okey, terima kasih.